Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidin ma'sum Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa ahli mahabbatih wa aslih syu'una ummatih wa farij anna humuman wa ghumuma ya hayyu ya qayyum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Pada malam ini kita sambung kitab Mukashafatul Qulub dalam bab berbakti, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Allah Ta'ala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Ia, dan kepada kedua ibu bapa hendaklah kamu berbuat baik. Al-Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari hadis daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu a'mali afdal? Apakah amalan yang lebih Allah Ta'ala suka? Apakah amalan yang paling Allah Ta'ala suka? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi jawapan. Yang pertama, sembahyang pada waktunya, yakni sembahyang as-salatu fi awwali waqtiha, sembahyang pada awal waktunya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang yang dipadukan ke atas orang-orang yang beriman itu ada waktu-waktu yang telah ditentukan. Maka yang pertama, sembahyang salat pada waktunya. Kemudian apa ya Rasulullah? Maka yang kedua, hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua kamu. Kemudian apa ya Rasulullah? Kemudian berjihad pada jalan Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu amalan yang afdal. Yang pertama, sembahyang. Kerana sesungguhnya sembahyang itu adalah hubungan kita dengan Allah, hablum minallah. Dan yang kedua, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Maka berbuat baik kepada kedua ibu bapa adalah hubungan kita dengan manusia yang paling utama, yakni kedua ibu bapa. Selepas daripada Allah, hubungan dengan Allah beribadat. Yang kedua, berbuat baik kepada ibu bapa. Dan yang selepas itu, berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala, yakni menjaga agama dengan berjihad meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahawa seseorang itu kalau dia sembahyang, seorang yang soleh sekalipun, tapi kalau dia tidak taat kepada kedua ibu bapa, maka Allah tidak memandang akan sembahyang dia. Maka Al-Qamah, salah seorang daripada sahabat Nabi yang soleh, seorang sahabat yang soleh ini dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika mana beliau hampir wafat, maka sahabat ini Al-Qamah tidak mampu mengucap dua kalimah syahadah. Lalu orang mengadu pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah terus bertanya, adakah dia mempunyai seorang ibu bapa? Adakah dia mempunyai ibu bapa? Maka sahabat mengatakan dia ada mempunyai seorang ibu. Seorang ibu. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya datangkan dia ke sini. Kalau tidak, aku datang kepada dia. Akhirnya diberitahu kepadanya, ibunya tadi, kata ibunya, tidak pantas, tidak sewajarnya Rasulullah datang pada aku, biar aku datang pada Rasulullah. Maka ibunya datang. Lalu Rasulullah memberitahu bahawa anak kamu ini tidak boleh mengucap kalimah syahadah. Dan mungkin dia ada melakukan kesalahan kepada kamu, kepada ibunya ini. Maka ibunya kata, ya, dia ada berasa hati dengan anak dia. Maka dengan itu Rasulullah minta dia maafkan dia. Dia tidak mau maafkan. Kerana apa? Kerana dia sangat berasa hati dengan anak dia ini. Lalu Rasulullah SAW menyuruh sahabat
cari kayu-kayu api. Maka bila suruh cari kayu api, maka ditanya ibunya, nak buat apa kayu api? Kayu api itu nak bakar anakmu. Nak bakar anak kamu. Maka bila ibu dia dengar macam itu, lalu ibu dia melarang, jangan bakar anak aku. Kata Rasulullah, kalau begitu engkau maafkan dia. Lalu ibunya pun kata, aku maafkan dia. Lalu Rasulullah suruh cepat-cepat pergi kat sahabat, ajar dia kalimah syahadah. Kalau ibunya ikhlas, dia boleh ucap kalimah syahadah. Maka sahabat cepat-cepat pergi ajar kalimah syahadah, boleh ucap kalimah syahadah, wafat dalam keadaan syahadah. Kerana apa? Kerana ibunya memaafkan akan kesalahan dia. Sebab itu dalam ketika mana sahabat bertanya, apakah amalan yang afdal? As-salah. Yang pertama sembahyang. Yang kedua, birrul walidaini, buat baik kepada kedua ibu bapa. Yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah, dan yang ketiga barulah berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sementara Imam Muslim dan yang lain-lainnya meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang anak tidak membalas orang tuanya kecuali seandainya ia mendapatinya sebagai hamba, lalu ia membelinya dan memerdekakannya. Baginda memberitahu kepada kita sallallahu alaihi wasallam, seorang anak tidak mampu membalas jasa kedua ibu bapa. Tidak mampu membalas jasa kedua ibu bapa. Zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar telah melihat ada satu orang wanita, dia dukung ayah dia belakang. Dukung ayah dia belakang. Lalu Sayyidina Umar kata, wanita ini telah menunaikan hak dia sebagai anak terhadap ayah dia. Lalu wanita itu dapat tahu, kata wanita itu, belum lagi. Walaupun mu tengok aku keadaan gini, ayah aku ini tak boleh, kalau aku tidak ada nascaya ayah aku akan panggil aku. Kalau dia nak sesuatu, aku mesti dapatkan dia. Kalau tidak, aku akan beri sesuatu yang lain. Kerana ayah dia dah seperti kanak-kanak dia punya perangai dia. Sebab mungkin ayah dia dah terlalu tua. Tapi dia pergi mana-mana, dia bawa ayah dia. Dia seorang wanita, dia kendong belakang dia. Sayyidina Umar kata, telah sempurna kamu, tanggungjawab kamu sebagai anak. Dia kata, tidak ya Umar, tidak. Wahai Amirul Mukminin, tidak sempurna lagi. Tak sebagaimana ayahku jaga aku dulu, aku jaga ayahku tak sebagaimana ayahku jaga aku dulu. Ketika mana ayahku menjaga aku dahulu, dia tidak pernah memikirkan bila aku wafat. Tak pernah fikir, lambat lagi wafat ke apa-apa, mengharapkan sentiasa membesar, sentiasa membesar, sentiasa membesar. Tetapi ketika mana aku memelihara ayahku tua ini, aku hanya fikir je, sementara dia hidup je, nanti wafat ringanlah aku. Maknanya ringanlah aku. Maka dengan sebab ini aku merasakan tidak mampu membalas jasa ayah aku tadi. Maka Rasulullah mengatakan bahawa seorang anak tidak mampu membalas jasa kedua ibu bapa. Itu pun kalau ada, yakni kalaulah ibu dia ini jadi hamba. Bila ibu dia jadi hamba, kemudian dia pun beli, nampak ibunya dia beli, dia memerdekakan dia. Dan dia menjaga ibu dia. Kalau dia beli, lepas tu dia biar saja, pun tidak juga. Kalau dia beli, dia jadikan mak dia jadi hamba dia, pun tidak juga. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu dalam hadis yang kedua, dalam hadis yang ke-40, Imam An-Nawawi mengatakan akan ada nanti di akhir zaman nanti, emak melahirkan tuan, ibu melahirkan tuan. Ibu melahirkan tuan macam mana? Ibu itu melahirkan anak, anak jadi tuan, ibu jadi hamba. Ayat ini, hadis ini menggambarkan bahawa di akhir zaman ramai banyak anak-anak yang mendahaka kepada kedua ibu bapa. Maka apabila mendahaka ibu bapa, sembahyanglah kamu seperti para malaikat pun Allah tidak terima akan ibadat. Bersedekahlah kamu, walau banyak sedekah macam para sahabat bersedekah, Allah tidak menerimanya. Maka kita hidup atas muka dunia ni, kita nak cari redha ibu bapa kita. Redha Allah ala redha walidaini. Bila ibu bapa kamu redha, Allah redha kamu. Maknanya apa? Kalau ibu bapa tidak redha, maka Allah tidak redha akan anak tadi. Buat ibadat macam mana pun, moga-moga Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan ibu bapa kita redha dengan kita. Maka satu ketika
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi seorang lelaki. Hadis riwayat daripada Muslim. Datang seorang lelaki, dia bertanya, "Ya Rasulullah, saya berbaiat ingin pergi berhijrah dan berjihad bersama kamu. Saya ingin berjihad bersama kamu dan seandainya kamu berhijrah, saya ingin pergi berhijrah bersama kamu." Lalu dia mengatakan, "Saya hanya mengharapkan pahala daripada Allah. Kalau kamu mau berjihad ya Rasulullah, beritahu saya akan berjihad juga. Dan saya buat ini semata-mata mengharapkan pahala daripada Allah." Rasulullah tanya, "Ya, bagus. Tapi adakah orang tua kamu masih hidup? Ahayyu walidaka? Adakah kedua ibu bapa kamu masih hidup?" Ya Rasulullah, mereka masih hidup." "Adakah engkau mengharapkan pahala?" "Ya, benar, saya mengharapkan pahala. Kalau begitu, kembali pada kedua orang tua kamu. Pergi, kamu berkhidmat dengan orang tua kamu. Perlakukanlah mereka dengan baik-baik." Maka itu jihad fi sabilillah juga. Maka dikatakan bahawa dalam hadis riwayat yang lain menyatakan bahawa satu orang nak berjihad, Rasulullah tanya, "Ibu bapa kamu ada?" "Ada, sudah tua." Sudah tua. Maknanya apa? Maknanya tak apalah, yang paling penting saya nak berjihad fisabilillah. Rasulullah kata, "Tidak, kamu nak berjihad pada ibu bapa kamu itu ada jihad. Kamu baliklah berbakti kepada kedua ibu bapa." Menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis yang pertama tadi, solat, taat ibu bapa, baru berjihad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana-mana sahabat yang muda-muda yang gagah perkasa nak pergi berjihad, Rasulullah katanya, "Mak ayah ada?" "Ada." "Mak ayah macam mana?" "Mak ayah izinkan." Tak apa. "Mak ayah macam mana?" "Mak ayah sakit." Tak boleh pergi." "Mak ayah macam mana?" "Mak ayah ni kalau saya pergi berjihad, tak ada orang nak jaga." Tak boleh pergi jihad. Rasulullah tak izin, tak bagi sahabat pergi berjihad kecuali dalam keadaan ibu bapanya terpelihara. Apatah lagi kalau sakit, Rasulullah tak ajak pergi berjihad. Kenapa? Kerana amalan yang Allah suka. Yang pertama solat, yang kedua taat ibu bapa, yang ketiga baru berjihad fi sabilillah. Lalu dikatakan bahawa dalam hadis riwayat Abu Ya'la dan At-Tabarani meriwayatkan daripada hadis berdasarkan pada sanad yang sahih, bahawa seorang lelaki datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Saya ingin sekali berjihad. Saya ingin sekali berjihad, tetapi saya tidak mampu, tidak ada duit nak berjihad. Tapi kalau Rasulullah bagi berjihad, saya nak berjihadlah. Saya tidak mampu nak berjihad. Kalau begitu, adakah kamu mempunyai orang tua?" Katanya, "Ya, saya ada ibu yang masih hidup." Kalau begitu, nak berjihad mu tak ada piti, nak beli pakaian perang, nak berjihad kamu tidak ada kuda untuk pergi berjihad, maka nak dapat pahala jihad, kalau begitu kamu pergi buat baik pada kedua ibu bapa kamu. Pergi buat baik. Bermohonlah kepada Allah Ta'ala dalam berbuat baik kepada ibunya tadi. Jika engkau melakukannya, kalau engkau melakukan, yakni melakukan ketaatan kepada ibu kamu, kalau kamu jaga ibu kamu, kamu akan dapat pahala sama dengan orang mengerjakan haji, mengerjakan umrah dan berjihad fisabilillah. Sama. Jangan lupa, satu orang tabi'in, dia sebaik-baik tabi'in. Sebaik-baik sahabat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada sahabat tanya, "Ya Rasulullah, siapakah di antara sahabat-sahabat yang paling kamu kasih?" Maka Rasulullah mengatakan, sebaik-baik sahabat adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maknanya kedudukan nombor satu. Sebab dia ini cinta dia. Rasulullah ni dia dapat Sayyidina Abu Bakar, dia dapat sahabat yang tertinggi kerana cinta dia pada Nabi. Dan terbukti beliau, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wafat mati adalah disebabkan rasa rindu kepada Rasulullah yang tidak dapat tertahan sehingga terbakar dia punya jantung dia. Ketika wafat Sayyidina Abu Bakar, tercium bau daging terbakar dalam tubuh dia. Kesan daripada rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidina Abu Bakar, sahabat. Sebaik-baik tabi'in adalah Uwais Al-Qarani. Duduk daripada kampung Qaran, jadi Uwais Al-Qarani.
Uwais Al-Qarani menjadi sebaik-baik sahabat, antara sebaik-baik tabi'in. Di antara tabi'in ada yang semayang 800 rakaat, ada yang semayang 1000 rakaat, tetapi Uwais Al-Qarani mendapat kedudukan paling tinggi adalah disebabkan berbakti kepada ibu dia. Kerana buat baik pada ibu dia menyebabkan dia mendapat sebaik-baik tabi'in. Dia beritahu pada ibu dia, wahai ibu ataupun mak, saya nak pergi jumpa Rasulullah. Ia beriman, duduk di Yaman. Sahabat pergi ke Yaman, menyebarkan Islam, dia beriman. Maknanya dia beriman duduk Yaman. Rasulullah duduk Madinah, tak sempat, tak pernah tengok Rasulullah, tapi tahu Rasulullah ada di Madinah. Dia ada di Yaman. Yaman dengan Madinah jauh. Jauh, maknanya kalau pergi ke Mekah tu naik bas kat 18 jam gitulah. Naik bas bukan jalan kaki. Uwais Al-Qarani dia minta izin dengan ibunya. Ibunya kata, kalaulah kamu pergi ke Madinah, siapa nak jaga ibu? Katanya, saya akan upah satu orang untuk menjaga ibu. Dan saya nak jumpa Rasulullah sangat. Kata ibunya, baik. Ingat, nanti kalau sampai rumah Rasulullah, balik terus. Balik selalu. Sampai rumah, terus balik. Maknanya, bila sampai rumah Rasulullah, dia berjanji dengan ibunya, wahai ibu, kalau saya sampai rumah Rasulullah, nanti saya terus balik, saya tak pergi ke mana-mana. Maka berjalan kaki dia daripada Yaman sampai Madinah. Makan masa lama, berjalan kaki. Seorang diri berjalan kaki nak jumpa Rasulullah, seorang diri pergi. Sampai dia di kota Madinah. Sampai dia di kota Madinah, tanya orang, mana rumah Rasulullah? Orang pun tunjuk. Bila orang tunjuk, pergi rumah Rasulullah. Bila pergi rumah Rasulullah, Rasulullah tak ada rumah. Bila Rasulullah tidak ada rumah, ada isterinya Siti Aisyah radhiyallahu anha memberitahu bahawa Rasulullah pergi berjihad fi sabilillah. Kata Siti Aisyah, tunggulah dah daripada Yaman mari. Daripada Yaman mari, Rasulullah tak ada, tunggulah. Kalau kita pergi ke Johor nak jumpa satu orang, orang alim di sana, tengok-tengok dia tak ada, besok dia balik, kita tunggulah sebab kita perjalanan jauh. Maknanya, kata Aisyah, tunggulah kamu daripada Yaman, tunggulah. Mungkin besok Rasulullah balik, esok lusa, sebab Rasulullah dah lama dah pergi berjihad. Mungkin nak balik dah ni. Dia kata tidak, saya dah janji dengan ibu saya, sampai rumah Rasulullah balik lalu. Terus balik. Masya Allah. Maknanya dia terus balik. Taat dia kepada ibu dia. Walaupun daripada Yaman jalan kaki, tak jumpa Rasulullah, tak apa dia balik. Maka baliklah dia. Baliklah dia jumpa dengan ibunya, tak sempat jumpa Rasulullah. Maka Rasulullah balik, Siti Aisyah beritahu ada seorang datang kepada rumah nak jumpa Rasulullah. Rasulullah gambarkan Aisyah, betul tak orang ni macam ni. Betul lah. Itulah dia sebaik-baik tabi'in. Rasulullah yang beritahu. Maknanya Rasulullah gambarkan, Aisyah kata betul lah, orang tu macam ni. Itulah dia sebaik-baik tabi'in. Sehingga Rasulullah beritahu kepada sahabat, kalau mu jumpa dia, mu minta doa ke dia. Dia tabi'in. Kalau mu jumpa dia, mu minta doa ke dia, kerana dia sebaik-baik sahabat. Itu kisah dia dengan ibunya. Kisah yang lain banyak kisah. Ibu dia ni sakit ni, dia kena gendong sama. Kalau ni pakai kursi roda, tapi dia kena gendong sama ibu dia. Tiba-tiba ibu dia kata nak pergi ke Mekah kerja haji. Ibu terasa sangat, ataupun mak terasa sangat nak pergi haji. Maknanya kata Uwais Al-Qarani, tak apa, kalau mau nak pergi saya bawa mak. Dia tak kata mana ada biti, dah mak sakit nak bawa ke mana. Mana dia tak ada. Dia terus kata tak apa, kalau mak nak pergi, tak apa, saya akan bawa mak nanti. Dia kata saya akan bawa mak. Apa yang berlaku? Yang pertama, dia simpan duit untuk mak dia. Simpan terus untuk mak dia nak pergi ke Mekah, nak kerja haji. Yang kedua, dia beli anak lembu. Dia beli anak lembu. Buat apa dia beli anak lembu? Dia pikul anak lembu. Dia pikul, dia buat naik atas bukit. Dia pikul naik atas bukit, dia turun balik. Dia pikul atas bukit, dia turun balik. Sebab apa? Sebab dia nak berlatih, nak gendong mak dia daripada Yaman ke Mekah. Sampailah anak lembu tadi, besar-besar sikit, sampai dia gagah dah maknanya. Sampai satu ketika duit dah ada, kemudian dia pun rasa dah gagah. Dia kata, mak sekarang ni boleh nak pergi Mekah. Boleh nak pergi Mekah.
maka dia bawa muk dia, bukan kursi roda, gendong tu, daripada Yaman sampai ke Mekah kerja haji. Rasulullah kata apa? Sebaik-baik tabi'in. Apa hebat dia ni? Hebat dia adalah kerana buat baik pada ibu dia. Buat baik pada ibu dia sehingga Allah sangat kasih kepada orang yang buat baik pada ibu. Kalau tak buat baik pada ibu, tak buat baik pada ayah, walau dia ulama, walau dia soleh macam mana pun, walau orang tengok dia macam wali, walau ibadat dia macam malaikat, ibadatlah 1000 rakaat sehari pun, Allah tak terima kalau dia tidak taat ibu bapa dia. Ini bahaya kita kalau ada ibu bapa. Yang paling bahaya kalau kita tidak taat pada dia, ataupun kita langgar dia, kita lawan dia. Tidak akan baik kehidupan siapa-siapa yang menderhaka kepada kedua ibu bapa. Tidak akan baik kehidupan dia. Baik, kita tengok. Dalam hadis yang lain, At-Tabarani meriwayatkan bahawa seorang datang kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, saya ingin berjihad di jalan Allah." Baginda bertanya, "Ibu kamu masih hidup ke?" "Ya, masih hidup." Baginda kata, "Cium kaki dia." Ciumlah kakinya, di situlah ada syurganya. Katanya Nabi SAW, nak dapat jihad, pergi jumpa ibu, cium kakinya. Kerana di situlah syurganya. Al-jannatu tahta aqdami ummahat. Sungguh syurga itu berada di bawah tapak kaki ibu. Maka demikianlah, hebat macam mana kalau jadi orang besar pun, jadi orang besar, jadi orang hebat macam mana pun, maka ibu tetap mulia pada dia. Kalau dia jadi ulama, pergi mana-mana orang sanjung dia, pergi mana-mana orang sanjung dia, ibu dia tetap mulia daripada dia. Ibu dia tetap mulia daripada dia. Dia ada 3 orang yang dia salah pun kita tak boleh lawan. Walaupun dia salah, kita tak boleh lawan. Yang pertama siapa? Ibu bapa kita. Dia salah, kita tak boleh lawan. Kita tidak boleh lawan, katanya Rasulullah. Tiga golongan ini. Yang pertama dia salah, kita tak boleh lawan. Yang pertama ibu bapa kita. Antara ibu bapa, ibu lebih utama. Yang kedua jaga-jaga isteri, suami. Suami. Rasulullah kata benda, kalau manusia boleh sujud kepada manusia yang lain, aku akan suruh isteri sujud pada suami. Maknanya, maka tak boleh lawan. Dia salah, tapi tak boleh lawan. Hanya disebut di akhir zaman banyak isteri lawan cakap suami. Itu. Yang kedua, 2 golongan ni. Yang ketiga siapa? Yang ketiga guru dengan anak murid. Guru dengan anak murid, dia salah tak boleh lawan. Hanya kalau tambah ikut, senyap dah tambah lari gitu. Pergi cari guru lain pula. Itu saja. Lawan jangan lawan. Maknanya. Kerana apa? Kerana kedudukan mereka lebih tinggi daripada kita. Maka ibu lebih tinggi daripada anak, walau anak hebat macam mana pun. Lalulah riwayat daripada Ibnu Abbas meriwayatkan bahawa seorang bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, apakah hak orang tua daripada anaknya?" Baginda menjawab, "Mereka itu adalah syurgamu dan juga nerakamu." Anak ini hak dia dengan ibu bapa dia duduk atas, dia menunaikan hak. Kalau dia tunaikan hak, syurga duduk dia. Kalau dia tak tunaikan hak, neraka dia. Nerakalah dia. Maka demikianlah dikatakan bahawa kena jaga. Kadang-kadang hari ini ibunya dilawannya. Jangan sampai air mata ibu menangis kerana kita. Kalau ibu kita, ayah kita mengalirkan air mata kerana kesalahan kita, kedegilan kita, kenakalan kita, maknanya akan membawa kemurkaan yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kalau dia menangis kerana terharu kebaikan kita, Allah tak sangka akhirnya mu jadi imam, katanya, kata ibunya. Allah tak sangka suka hati mu tengok mu ngaji sama, dia kata masih berdua kalau mu nakal dengan mu lah ni, alhamdulillah, kata suka hati mu, nangis mu ya. Itu tak apa, menangis terharu, tapi menangis kerana derhaka itu tidak boleh sama sekali membawa kepada kebinasaan. Ibnu Majah, An-Nasai, Al-Hakim meriwayatkan bahawa seorang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, saya ingin berjihad. Saya datang ke sini untuk meminta nasihat anda. Nasihat kamu ya Rasulullah. Boleh tak saya pergi berjihad?"
Maka sebelum tu Rasulullah tanya, mu ada tak ibu kamu? Ya ada, masih lagi hidup. Kalau begitu mu jaga dia lah. Mu jaga dia lah. Rasulullah tak tanya mu jihad. Rasulullah tak tanya mu pandai tak main pedang, mu pandai tak berkuda, apa kepandaian kamu dalam bidang peperangan. Rasulullah tak tanya. Rasulullah tanya mu ada mu tak? Ada, masih hidup lagi. Kalau gitu mu jaga dia lah. Rawatlah dia. Kerana apa? Syurga duduk di bawah tapak kaki dia. Itu ibu. Dalam riwayat yang lain, ibu bapa Rasulullah tanya, adakah ibu bapa masih hidup? Ya, kalau begitu kamu jagalah. Kerana syurga di bawah tapak kaki mereka. Al-Imam Tirmizi mengkhabarkan daripada Abu Darda radhiyallahu anhu bahawa seorang lelaki menemuinya lalu berkata, saya mempunyai seorang isteri, namun ibu saya suruh saya menceraikan isteri saya. Tanya. Soalan dia, saya ada isteri tapi mak saya suruh. Abu Darda berkata, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, orang tua adalah pintu syurga yang paling tengah. Jika engkau mahu abaikan pintu itu ataupun engkau menjaganya. Dalam hadisnya mengatakan bahawa kalaulah dikatakan ibu tak disuruh kamu ceraikan isteri kamu dengan sebab-sebab yang tertentu, maka kena taat pada ibu. Kedudukan ibu lebih besar daripada isteri. Isteri jangan berasa hatilah suami lebihkan ibu. Awak ni sikit-sikit mak awak, sikit-sikit mak awak. Memang dah. Memang dah. Allah Ta'ala beri. Nanti anak kita nanti sikit-sikit awak, sikit-sikit awak. Gitulah. Maknanya dah kita pun dengan anak kita jangan berasa hati. Kadang-kadang telefon anak jauh datang, telefon daripada Yaman. Assalamualaikum. Umi ada Umi juga. Walaupun yang jawabnya apa dia tu, Umi ada Umi. Mana puas cakap dengan mak, barulah ayah dia. Tak apalah nak buat mana. Kenapa? Kerana Allah beri dah anak ni kasih sayang dia pada ibu ni lebih daripada kasih sayang dia pada bapa. Kasih pula kedua-dua. Maka dalam keadaan macam itu dikatakan bahawa kelebihan ibu ini sangat tinggi di sisi Allah Ta'ala. Maka dikata orang tua itu pintu syurga. Pintu syurga paling tengah. Jika engkau mahu abaikan pintu itu ataupun engkau nak menjaga dia. Maknanya kalau mu jaga, syurgalah kamu. Kalau tidak jaga, tak masuk syurgalah kamu. Kerana pintu syurga duduk dengan dia. Seolah-olah dia ada anak kunci syurga. Seolah-olah gitu. Maka Ibnu Hibban dalam satu hadis sahihnya meriwayatkan bahawa seorang lelaki datang kepada Abu Darda dan berkata, bapa saya terus menerus mendesak saya agar saya segera menikah. Zaman ni tak payah desak, anak lebih dulu lagi. Maknanya, tapi dulu begitu. Maknanya katanya bapa saya terus menerus mendesak saya agar segera menikah. Akan tetapi kini dia menyuruh agar menceraikan isteri saya. Dulu dia sungguh-sungguh nikah, ini suruh menceraikan. Sahabat biasa, ibu bapa suruh nikah. Sebab apa? Sahabat kalau dia suka berjihad dengan Nabi, dia lupa nak kahwin. Maka ibu bapa duk fikir orang anak dia ini pahlawan, kena ada zuriat daripada pahlawan untuk tolong agama Allah. Maka disuruhnya menikah. Katanya dulu suruh nikah sangat, dan ni suruh cerai pula dia. Maka Abu Darda menjawab, saya bukanlah orang yang menyuruh anda derhaka kepada orang tua anda. Dan bukan pula orang yang menyuruh anda menceraikan isteri anda. Akan tetapi, jika anda mahu, saya memberitahu kepada anda apa yang pernah saya dengar dari Rasulullah SAW. Baginda bersabda, orang tua itu adalah pintu syurga paling tengah. Jika engkau mahu, peliharalah hal itu atau engkau tinggalkan. Bila dengar hadis itu, orang itu terus menceraikan isteri dia. Kenapa? Kata saya bukanlah jenis orang nak suruh kamu derhaka ibu bapa kamu. Dan saya bukan nak suruh kamu ceraikan isteri. Tapi saya dengar dah hadis Nabi. Rasulullah kata apa? Syurga itu anak kunci dengan ibu bapa. Syurga itu dikatakan bahawa pintu dia adalah pintu syurga paling tengah. Kalau kamu pegang, kamu abaikan pintu, kamu nak abai, kamu nak jaga.
Bila dengar macam tu, orang itu lalu menceraikannya isterinya. Hadis ini tulis oleh riwayat daripada empat sunan serta Ibnu Hibban di dalam Sahih. Mengenai hadis ini banyak ada pada riwayat-riwayat yang sahih Bukhari, Muslim dan seumpamanya. Al-Imam Tirmizi rahimahullah taala meriwayatkan sebuah hadis hasan sahih daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katanya, saya mempunyai isteri yang saya cintai, akan tetapi Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu tidak menyukai. Siapa kata? Anak dia, anak Sayyidina Umar. Saya ini ada seorang isteri, saya kasih sangat isteri, tapi ayah saya tak suka. Ayah saya ini tidak menyukai. Ia berkata kepada saya agar saya menceraikannya, namun saya tolak. Tambah, saya sayang ke dia, maka saya tolak. Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ceritakan hal ni pada Rasulullah. Dia pun cerita, anak saya ni ada seorang isteri, saya tak suka, saya suruh cerai, tak mau cerai. Lalu Rasulullah pun jumpa dengan Ibnu Umar. Lalulah Rasulullah berkata kepada Ibnu Umar, ceraikan dia. Kenapa? Ayah musuh. Ceraikan dia, katanya. Maka dikatakan bahawa Imam Ahmad melalui sanad yang sahih meriwayatkan bahawa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin dipanjangkan umur, siapa nak panjang umur? Panjang umur, dan panjang umur tak cukup. Kalau panjang umur susah payah agak. Siapa yang nak panjang umur, murah rezeki. Orang kita ni kalau pada begitu memang mangak. Siapa nak cepat kaya? Oh nak. Siapa nak panjang umur? Oh, siapa nak sihat, tak sakit-sakit? Memang semangat. Rasulullah beritawaran, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, hendaklah dia buat dua perkara. Apa dia? Yang pertama, hendaklah dia berbuat baik kepada orang tua. Siapa yang banyak menyakiti hati ibu bapa, umur tak panjang. Umur tak panjang. Lalu dikata apa? Dikatakan bahawa siapa yang mau panjang umur itu, hendaklah berbuat baik kepada orang tua. Buat baik kepada orang tua, itu yang pertama. Dan yang kedua, hubungkanlah tali silaturahim, hubungan silaturahim. Jangan putuskan hubungan silaturahim. Jangan sampai adik-beradik tak bertegur. Jangan sampai pak saudara dengan anak saudara pun tak bertegur. Ataupun mak saudara dan seumpamanya. Ingat, jangan kita bergaduh benda dunia, sedangkan benda yang kita gaduh kita tinggalkan. Allamah Habib Umar, orang alim besar, ulama besar Yaman. Satu hari orang ambil tanah dia. Ada cara-cara tanah dia tu jadi milik orang lain. Adalah cara-cara dia buat tu. Anak dia dapat tahu. Anak dia pun usaha nak dapat balik ni tanah dia. Cari balik fail-fail, dokumen-dokumen, diketahui oleh ayahnya. Ayah dia pun tanya, dia beritahu orang dah ambil tanah ayah ni macam mana. Ayah dia kata, biarlah dia nak ambil-ambil. Kita adalah golongan tidak bergaduh kerana dunia. Kata dia, kita adalah golongan yang tidak gaduh pada dunia. Kalau dia nak ambil, ambillah. Nanti Allah ganti dekat negeri akhirat. Jadi dikatakan bahawa jangan bergaduh, jangan putus hubungan silaturahim. Baik. Lalu dikatakan bahawa sedangkan Abu Ya'la dan lainnya meriwayatkan hadis yang disahihkan oleh Al-Hakim, barang siapa yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, maka ia adalah orang bahagia, berbahagialah ia, dan Allah memanjangkan akan umurnya bila mana dia buat baik kepada kedua ibu bapanya. Zaman Nabi Musa alaihissalam, ada satu orang yang Allah Ta'ala istimewakan dia. Nabi Musa munajat pada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, tunjukkan aku teman aku di dalam syurga. Siapa teman aku dalam syurga? Allah bagi tahu, temanmu dalam syurga orang sekian-sekian, tempat sekian-sekian, kamu pergi ke sana. Maka pergilah Nabi Musa alaihissalam sebagaimana yang diberitahu oleh Allah Ta'ala. Maka pergi Nabi Musa, jumpa tempat tadi, akhirnya beri salam, keluar anak muda yang muka bersih-berseri, kemudian jemput Nabi Musa.
masuk ke dalam rumahnya. Maka dia menyambut Nabi Musa dengan sambutan yang baik. Oh, ini teman dia dalam syurga, akhlaknya baik. Tiba-tiba dia berkata, tunggu sekejap ya. Maka dia pun masuk dalam satu bilik rumah dia tadi. Lalu dia mendukung seekor khinzir. Lalu dia mandikan, bersih-bersihkan. Kemudian simpan di satu tempat, sudut dalam rumah. Kemudian ambil lagi seekor lagi khinzir. Nabi Musa terkejut. Bila pada itu setelah dibersih-bersih, lalulah duduk depan Nabi Musa. Kita tak tahu syariat Nabi Musa basuh 7 kali ke, wallahu alam lah. Syariat Nabi Musa macam mana? Hanya dia duduk depan Nabi Musa. Nabi Musa terus tanya, mu ni agama benda? Mu ni agama benda? Agama Allah lah, syariat agama din lah, syariat apa ni? Agama Islam lah. Tidakkah agama kita melarang memegang khinzir? Anak muda tadi beritahu bahawa khinzir itu, 2 ekor khinzir itu asalnya ibu bapanya. Lalu ibu bapanya buat dosa, Allah maknanya laknat ibu bapa bertukar menjadi khinzir. Oleh kerana aku ini anak dia, walaupun dia menjadi khinzir tu, aku tetap berkhidmat pada ibu bapa aku. Tu baru Nabi Musa terkejut. Walaupun sudah jadi khinzir pun. Lalulah anak muda tadi minta, ya wahai Musa, tolonglah berdoa agar Allah Ta'ala kembalikan ibu bapa saya seperti manusia biasa. Nabi Musa terus berdoa pada Allah. Bila Nabi Musa terus berdoa, terus dapat jawapan. Kata Nabi Musa, Allah kekalkan ibu bapa kamu begitu sampai mati. Namun disebabkan kebaikan kamu ni sebagai anak jaga ibu bapa kamu, Allah Ta'ala ampunkan kedua ibu bapa kamu, nanti kamu dan kedua ibu bapa kamu masuk dalam syurga Allah. Maka bersyukurlah anak muda tadi. Jadi beritahu bahawa begitulah Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada anak yang berbakti kepada kedua ibu bapa. Wallahu a'lam. Kita sambung akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.